Hai, saya Rafi. Selamat berjumpa. Pada episod kali ini adalah merupakan satu reacting saya yang pertama kali. Seorang gitaris yang bernama Syam Kamikaze dengan lagu Ketika Cinta Bertasbih yang dimainkan secara solo. Ini merupakan reacting saya yang pertama. Jom kita dengar. Okey, kita stop situ dulu. Apa yang saya tengok, key dalam E minor. Syam menggunakan gitar Gibson Chet Atkins. Gibson Chet Atkins ni dia neck dia belakang dia agak besar sikit, dan juga dia semi akustik elektrik. Bagus tentang gitar Chet Atkins ni, dia punya neck dengan gitar string dia rendah. Setting dia rendah. Saya pernah guna gitar ni. Mungkin juga tali yang digunakan oleh Syam ni mungkin dalam normal tension. Apa yang kita dapat tengok ialah dia tak rush. Dia tak rush dengan menggunakan tempo yang perlahan. Dia mengambil masa yang cukup, secukup masanya untuk dia mulakan lagu ni. Sebab lagu ni memang famous. Ketika Cinta Bertasbih ni dia jadi fenomena dalam filem. Lagu ini pula tu dia memang lebih kepada kerohanian. Sesuai lah untuk kita mainkan dalam acara-acara yang santai. Berbalik pada permainan Syam, dia yang saya dapat lihat pada intro dia tadi tu, ya, dia menggunakan tempo yang perlahan. Dia ambil masa dia yang cukup. Yang paling penting dia jaga pernafasan dia. Dan kita dapat tengok tumpuan dia bermain gitar tu, dia tumpu betul pada gitar, seolah-olah dia macam bercakap dengan gitar. Okey, mari kita teruskan tengok macam mana. Tetapi sebelum tu, lagu ni dalam key E minor. Syam menggunakan 3 position. Satu position di luar, open string, kerana E minor position yang luar lah. Dan yang kedua pada fret keempat, fretboard yang keempat, ada satu position lagi E minor di situ, dan juga position yang belah dalam, iaitu pada fret ke-7 dan ke-9. Okey, kita teruskan. Dia gunakan pick, ya, dia gunakan dia gunakan fingering. So dia tak ada intro. Lagu ni dia terus masuk aja. Dia terus masuk aja pada verse, ya. Chorus part. Kita lihat dekat situ, the last position dia ambil pada fret yang ke-14, menggunakan note open chord ataupun chord 5, F sharp, melodi yang terakhir. Di 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 da da tam. Pada chorus ni kita tengok Syam dia terus masuk, dia speed up the tempo. Tempo tu dia cepatkan. Bagi mencipta
dynamic. Uh, of course, daripada lagu kita ambil masa, kita gunakan tempo yang perlahan. Bila kita masuk chorus, selalunya kita push dia punya tempo dia ke depan. Maksudnya lajukan sikit tempo tu. Sometimes ada yang most gitaris dia akan double plug. Tadi Syam juga ada menggunakan double arpeggio tadi, bagi meningkatkan supaya dia tidak ada kekosongan kat situ. Okey, kita teruskan. Ini menarik. Kita reverse balik. F sharp. And so dekat situ kita dapat tengok macam mana dia akhiri dengan chord B7, and then dia gunakan bass to run down, B, and then B over A, and then B over G, and then B over F sharp. So ini menarik sebab merupakan satu bridge ataupun hook untuk menyampaikan bahawa dah resolve, lagu tu dah resolve untuk masuk ke verse. Ambil balik verse balik. Dia ambil pick. Dekat situ Syam dia bila dah resolve, selalunya resolve tu kita pada chord 5 lah. Kalau E minor, kita B7 is a chord 5. So, dia ambil pick, dia punya pick drum dan buat cadenza, ataupun kat sini kita panggil dia ad-lib. Dalam klasikal juga memang ada cadenza, tetapi selalunya dalam klasikal cadenza itu ditulis. Tapi dalam pop music, cadenza ni selalu berlaku ada 3 tempat. Satu tempat pada intro, satu tempat kadang-kadang di tengah, dan satu part lagi di ujung, menandakan bahawa lagu tu nak habis. Cadenza ni adalah merupakan satu you tunjuk you punya capability. Di samping tu juga, cadenza ni juga you boleh ambil masa yang you suka. You boleh gunakan banyak teknik dekat situ, skip teknik, arpeggio teknik, you boleh gunakan chord, you boleh gunakan chicken pick, you boleh gunakan double stop, you boleh gunakan scale. So banyak. So dekat sini kita dapat tengok macam mana Syam banyak menggunakan all the notes berulang-ulang. Bila gunakan pick, kita ada advantage lah. Tadi kita gunakan plucking, dan kemudian kita gunakan pick, so advantage pada player lah. Yeah. So it's a part of kemahiran you lah, bergantung pada you punya kepakaran you mengendalikan note tu. Apa yang saya minat dengan bermain dengan cara solo ni, sebab kita ada banyak masa, banyak masa untuk kita lakukan teknik, dan juga di sini pengalaman diperlukan. Pengalaman yang kita kutip tu kita gunakan dalam ni. Bagi saya lagu yang Syam main ni
ketika Cinta Bertasbih ni saya bagi thumbs up lah, memang dahsyat. Memang kita dah sedia maklum lah, memang Syam dia memang overall guitar player. Bagi rock memang rock, bagi jazz memang jazz. So dia bagi saya salah seorang gitaris yang complete guitar player. Memang bagi saya juga dia memang orang yang hebat dalam recording, live performance juga. Okey, kalau kita tengok tadi tentang bermain secara solo ni, dia ada risiko-risiko dia. Risiko-risiko dia ialah pertama, sudah tentu kita nak tak mau ada kesilapan. Kita tak mau ada kesilapan yang kita buat. Kalau kita tengok apa yang Syam buat tu, dia memang berhati-hati. Yang paling penting sekali, dia mengurangkan risikonya dengan cara pertama, dia mengawal tempo dengan pernafasan dengan baik. Itu adalah kunci utama dia. So, kalau kita ni kalau kita main lagu cover ataupun lagu-lagu yang dah top ni, kita ada risiko dan problem yang besar. Semua orang tahulah. Contohnya kalau kita main lagu-lagu yang top macam ni, bila kita main, orang akan silap bagi bulan, dia akan ikut kita nyanyi sekali. So bila dia ikut kita dia nyanyi dengan lagu tu, kita sebagai soloist ataupun kita sebagai performer time tu memang kita ada masalah besar. Ini ada isu yang menarik, nanti saya akan ceritakan kenapa. Of course lah, kalau kita nak tahu dalam permainan yang solo macam ni, kita sudah tentu kita tahu mana dan bila melodi yang perlu kita mainkan. Itu penting bagi seseorang player. Habis tak ke? So kita tengok situ memang Syam dia tension. Sebab lagu tu memang semua orang tahu. And then orang beri tumpuan pula dekat dia atas stage, dia seorang-seorang. Syam, dia memang dahsyat lah, memang best. Saya kenal Syam dah lama. Saya jumpa dia pada tahun 1990-an, something like that. Saya nampak dia perform dekat di Hilton dengan satu band. Masa tu dia solo Hotel California. Dahsyat. Dia improvise, tapi improvise yang sungguh luar biasa. Bercakap tentang improvise, ini kalau sebagai seorang pemain gitar juga, kita perlu improvise. Banyak improvise yang berlaku dalam permainan kita apabila kita main seorang. So, okey, itu saja dari saya. Semoga teruskan. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye.